cakap. Hak tu sebab baru pelik. lepas surfing. Hak tu baru lepas surfing. Abang Remy baru lepas surfing. Jadi dia terbawa-bawa dalam mimpi. Okey, saya bagi kat Abang Remy, kalaulah, sebab bagus sebenarnya kalau Abang Remy boleh mimpi. Tak semua orang boleh mimpi Abang Remy. Saya bukan jenis orang yang mimpi. Saya tidur tu kira tidur mati, esok jaga terus. Jarang saya ada mimpi. Jarang. Jadi kalau Abang Remy ada mimpi, bagus. Itu satu orang kata apa, kebaikan yang ada pada Abang Remy lah. Cuma saya nak bagi tahu Abang Remy dan semua yang mana duk ikuti kita, tanda mimpi benar ada 6. Kalau Abang Remy nak tahu, insya-Allah kalau betul cukup 6 syarat ni, Abang Remy sendiri tahu dah apa makna mimpi tu. Abang Remy sendiri boleh agak dah. Tapi kena cukup 6 syarat ni. Syarat ni diajarkan kepada kami oleh guru kami, diajarkan oleh guru kami, almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Jadi siapa yang cukup 6 syarat ni, maka power. Kalau Abang Remy tak cukup salah satu daripada 6 syarat ni, jadi jangan susah hatilah. Contohnya macam ni. Kalau mimpi cakap dengan alien, naik skuter pergi outer space, yang tu tak ada benar nak susah hatilah. Cuba kalau tiba-tiba Abang Remy mimpi ada satu orang perempuan di sebalik tabir, dia buat flying kiss kat Abang Remy. Mesti Abang Remy akan bangun tidur, Abang Remy akan macam, siapa dia? Benda ni akan memuskilkan kita. Abang Remy nampak syok sangat mimpi lu tu. Dia ada dalam planet tu dia ada. Ada. Dalam planet tu. Saya tak tahu macam Tok Wali pula saya yang lebih tekar lebih. Okey, saya nak sebut kata, andai kata berlaku macam tu, pasti Abang Remy akan susah hati. Jadi, kalau tak cukup 6 syarat, jangan susah hati. Maknanya, ni mainan tidur ni. Dia jenis macam tu. Sebab ada setengah orang, dia tak tahu 6 syarat ni. Jadi, dia duduk susah hati. Contohnya, ada setengah orang, dia mimpi macam perniagaan dia kena tutup. Orang mai sita perniagaannya. Jadi, dia, Allah, apa nak jadi ni, apa nak berlaku ni. Dia susah hati. Tapi sebenarnya mimpi dia tak cukup 6 syarat ni. Jadi dia bukan mimpi betul. Mana tu mainan tidur. Jadi kalau kita tahu, bila kita tahu, jadi kita tak ambil pot lah. Kita tak, ni mainan tidur tak ada Jadi kena ada 6 syarat lah Ustaz. 6 syarat. Boleh saya bagi tahu Abang Remy 6 syarat ni? Boleh Dan 6 syarat Ustaz. boleh tak saya minta izin dekat semua penonton. Sebenarnya yang penonton ni semua main daripada Abang Remy punya penonton, bukan penonton saya. Saya ni baru berjinak dengan Instagram saya baru berapa bulan ni umur Instagram saya baru ya. Jadi saya nak bagi tahu kat mereka, nanti saya bagi tahu 6 syarat ni, tolong tulis supaya nanti kawan-kawan ni boleh tengok. Sekiranya Allah mengira ini sebagai satu majlis ilmu, siapa yang tulis ilmu, dia telah memberikan sebaik-baik sedekah. Yang tu disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu kitab tajuk dia Peranan Sedekah, yang telah dikarang oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Bajari, guru kami lah. Karang kitab tu. Okey, so syarat yang pertama, nak tahu mimpi betul. Syarat yang pertama, kalau sebelum masa nak tidur tu ada wudu. Baik. Jadi andai kata Abang Remy tarik selimut, duk ada wudu ni macam sekarang. Abang Remy baru lepas sembahyang Isyak, lepas tu sembahyang tarawih, lepas tu sembahyang witir. Maknanya duk ada wudu lah. Tak ada buat apa pun lagi. Minum susu original pun dia elok untuk perut, betul tak? Dia bukan jenis lactose disorder, betul tak? Bukan Ustaz. Bukan. Minum susu original ni memang tak ada sakit perut. Dia tak sakit perut, betul. Lepas tarawih memang saya minum teh tarik Ustaz. Saya punya favourite teh tarik. Sedap. Alamak, sempoi. Jadi, contohnya Abang Remy minum kan tadi kata, lepas habis tarawih minum original teh tarik. Okey, cantik. Tapi tak ada sakit perut, tak ada apa. Jadi, dia ada wudu. Elok tarik selimut lagu mana kan tiba-tiba pram pergi kentut. Jadi tak ada wudu. Lepas tu kita tak pergi ambil wudu. Malas nak ambil, dah tarik selimut lah. Malas nak ambil, kita tidur. Sekiranya kita mimpi, maknanya boleh jadi mimpi itu bukan ni, dia mainan tidur. Sebab kita tak ada dalam keadaan wudu. Jadi kalau, yang pertama mesti ada wudu. Yang kedua, tidak berhadas. Maksud tidak berhadas ni, kalau tadi saya kata ada wudu, lepas tu saya kata tidak berhadas, orang tanya, orang berhadas boleh ambil wudu ke? Boleh, macam perempuan yang dalam keadaan haid. Dia boleh kalau dia nak ambil wudu, tak ada masalah. Dia boleh, dia nak basahkan diri dia. And then contoh, maafkan saya kalau saya sebut ni, maafkan saya tak berhajat, cumanya sebab dia atas dasar ilmu saya sebut. Tak maaf hari ni. Contohnya macam kita keluar air mani, kita kan berhadas. Tapi contohnya macam ni, kita tidur malam,
kita keluar air mani. Bila kita bangun, kita nak makan sahur. Kalau nak mandi, takut tak sempat. Jadi kita disunatkan ambil wuduk saja dulu. Lepas tu kita boleh makan sahur. Jadi nampak tak? Orang yang berhadas, dia boleh ambil wuduk. Boleh faham Faham. Tapi nak abang kata, nak mimpi benar, pertama kena ada wuduk, yang kedua tak boleh berhadas. Kalau dia lelaki, dia tidak keluar air mani. Dia lelaki, dia tidak melakukan hubungan suami isteri. Kalau dia perempuan, dia tidak melakukan hubungan suami isteri dan dia tidak dalam keadaan haid. Kalau, ni especially orang perempuan. Orang perempuan kalau dalam keadaan haid, mimpi, ketahuilah bahawa itu mainan tidur. Sebab kadang-kadang orang perempuan, bila dia dalam keadaan haid, kan dalam Quran, sahabat tanya kepada Nabi. Saya minta izin baca Quran Abang Rimi. Saya ni minta izin banyak ke Abang Rimi sebab ni Abang Rimi punya saluran. Saya menumpang sahaja. Bersih. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil mahiyid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Shadaqallahul azim. Apa dia ayat tu kata? Sahabat tanya kepada Nabi, haid tu apa? Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab kepada mereka, haid ni adalah sejenis kotoran yang keluar daripada orang perempuan. Sekiranya orang perempuan dalam keadaan haid, jangan meniduri mereka. Sebaliknya, kawan baik dengan mereka, tak apa. Jadi kita tahu di sini haid ni dia tak bersih. Jadi bila tak bersih, selalu makhluk-makhluk yang tak baik ni, macam jin ke syaitan ke, dia suka duduk. Jadi dia akan bagi mimpi. Nanti, maafkan saya Abang Rimi. Nanti dia tidur, dia mimpi suami dia kahwin lain, dia mimpi boyfriend dia ada girlfriend lain. Saat lagi dia bangun, dia nak gaduh. Jadi kita bagi tahu siap-siap, orang perempuan dalam keadaan haid, kalau dia mimpi itu bukan mimpi betul. Dia mainan tidur. Jangan risau. Sebab kita dalam keadaan bukanlah kita dalam keadaan haid, kita tak pernah lah haid. Dia lah. Tapi nak abang kata jangan ambil pot sangat. Sebab benda ni saya mula belajar sejak saya kahwin lah. Bila saya kahwin, kadang-kadang bila isteri saya dalam keadaan uzur, tiba-tiba dia mimpi. Kita kejut, dia bangun. Yang bangun yang ni nak pergi kerja apa? Dia marah kita. Kita kata ni pasal apa ni? You ada perempuan lain. Kata pasal apa ni? Kata I mimpi. Lah, you tak bersih. Jangan nak marah orang. Siapa? Jangan nak buat begitu. Okey. Dia orang ni terimo juga kan sebab buat tebal ada lagi. Betul. Marah kan. Betul Abang Rimi, betul. Jadi itu saya pesan siap-siap kat sini. Kalau perempuan dalam haid dia mimpi, itu bukan mimpi benar, bertenang. Satu. Okey, so dah dua syarat dah saya beritahu. Yang ketiga, tanda-tanda mimpi betul. Sekali lagi ni Abang Rimi saya bagi tahu cerita pasal tanda mimpi ni sebab saya kata tadi Abang Rimi ada satu kelebihan. Boleh mimpi itu satu kelebihan. Sebab orang macam saya teringin nak mimpi tapi tak dapat, jarang dapat. Jadi saya tak tahu mimpi saya tu betul ke tidak Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Janji boleh mimpi. Jadi bila ada mimpi, lama-lama dia akan dorong kepada mimpi yang baik. Dia macam tu. Okey. So, syarat yang ketiga, tanda mimpi betul. Syarat ketiga ialah bila mimpi terus terjaga. Wish. Macam ni. Contoh ni saya ambil semua contoh yang Abang Rimi bagi je. Contohnya Abang Rimi mimpi Abang Rimi naik skuter pergi ke outer space. Lepas tu pergi ke outer space, lepas tu cakap pula dengan alien. Alien minta ajak dia macam mana cara nak berenang, tapi kira kemas Abang Rimi ya. Alien belajar cara berenang dengan Abang Rimi, kira Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abang Rimi mimpi tiba-tiba tengah mimpi duk berenang tu, ombak besar mai bidah Abang Rimi berum. Abang Rimi tinggal tidur. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang tu boleh jadi mimpi betul. Tapi kalau duk tidur, tahu mimpi, dia duk buat lagu ni. Jenis duk layan lagu tu. Duk dia tu bukan mimpi betul. Dia duk masih duk syok lagi. Orang duk kejut dia duk. Ada dia tu. Yang tu bukan mimpi betul. Yang tu bukan mimpi betul. Yang tu dah abang kata. Kalau mimpi yang betul ni, kita mimpi kita terjaga terus. Okey, itu syarat yang ketiga. Alright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat,
dia berlaku mesti tengah malam ke atas. Pukul 12 malam, pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Yang paling hampir nak betul, pukul 4, 5 pagi. Pukul 4, 5 pagi. 4 ke 5 Ustaz. Tapi kalau ulama dia bagi ample time lah, daripada pukul 12 ke atas. Daripada 12. pukul 12 sampai pukul 5 pagi. Jadi kalau Abang Remy mimpi, orang tanya macam mana kita nak tahu kata pukul 4, 5 pagi. Hak tadilah, bila yang ketiga tu kan kita mimpi, kita terjaga tu kan, kita tengok jam. Kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pukul berapa ni? Allah, pukul 3 pagi. Baru kita menung. Boleh jadi mimpi betul ni. Dia macam tu. Okey, 4. Yang kelima, ingat mimpi tu sampai bila-bila. Okey, baik. Dia jadi satu bersimpan dalam otak ni sampai bila-bila Ustaz Exactly correct. Kalau sebahagian orang tua-tua, umur dia dah 70 dah. Tapi bila kita tanya dia akan boleh habaq. Dia kata, aku ada satu mimpi dulu. Aku mimpi. Dia boleh ingat sampai umur 70 pun, mimpi tu satu dia boleh ingat. Mimpi tu mimpi betul. Okey. Lepas tu dia mimpi tu kita ingat sampai bila-bila. Dia tak ada lompang. Dia tak ada aku pergi US ke UK aku Paris kot. Dia jenis tu lompang lah. Bukan. Alright. Baik. Ke-6. Dia ingat exactly setiap yang perjalanan otak. Yang ke-6 Betul. Saya ni malu Abang Remy saya tulis nota lagi. Segan saya Abang Remy. Ini ilmu pada saya Ustaz. Sebab saya selalu mimpi Ustaz. Saya rajin kena mimpi. Bagus. Mimpi kena bagus. Tu mimpi kena bunuh dengan orang. Bagus ni. Banyak kali Ustaz. Jadi saya nak tahu mimpi. Ada orang main datang. Macam-macam Ustaz. Sampai sedih. Saya duduk seorang. Kerana memang saya pergi ambil wudu kan Ustaz. Sebab saya rasa saya memang dah ambil wudu masa tidur. Lepas tu lagi kan. Lepas tu dah terjaga tu saya wuduk lagi. Saya pergi tidur, pulang wuduk, solat je. Solat tengah malam, lepas tu saya sambung tidur. Mimpi lagi Ustaz. Jadi saya nak kena make sure benar apa yang Ustaz cakap ni betul sebab dia mimpi tu berulang-ulang. Pelik Ustaz. Betul. Tu syarat nombor 6. Syarat yang ke-6 tadi, mimpi yang sama berulang-ulang. Betul. Okey, contoh. Saya bagi contoh dulu. Saya bagi contoh berdasarkan yang guru kami bagi contoh dulu. Saya bagi contoh tu dulu, lepas tu baru saya bagi contoh-contoh yang orang biasa mimpi. Okey, contoh yang guru kami bagi adalah Sultan Zainuddin Zinki. Dengar nama tu? Sultan Zainuddin Zinki. Sultan Zainuddin Zinki adalah seorang sultan yang alim. Suatu hari ketika dia tidur, dia mimpi Rasulullah mai dalam mimpi dia. Rasulullah kata macam ni, saya cerita kat abang seperti mana guru kami cerita kat kami, macam tu saya cerita kat abang. Kata arwah Tuan Guru Datuk Arundin kata, Zainuddin Zinki dia tidur, dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, ya Zainuddin, anqizni min hazain. Wahai Zainuddin, selamatkan aku daripada dua orang ini. Maka Sultan Zainuddin Zinki dia mimpi dia terjaga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah mai kat dalam mimpi aku. Dia heran, dia terkejut. Lepas tu dia tidur balik. Macam Abang Remy kata, dia pergi ambil wudu, tidur balik. Tidur balik. Rasulullah mai lagi sekali dalam mimpi dia. Rasulullah kata, ya Zainuddin, anqizni min hazain. Suara Rasulullah kuat sedikit daripada yang pertama tadi. Jadi dia terjaga lagi sekali. Dia jaga. Aish. 2 kali ni mimpi yang sama. Tak kot. Dia tidur lagi sekali. Kali ketiga dia tidur. Rasulullah mai dalam mimpi dia betul-betul. Rasulullah kuatkan suara. Dan Rasulullah kata, ni arwah Tuan Guru Datuk Arundin pun masa ceramah, arwah Tuan Guru kuatkan suara dia. Ya Zainuddin, anqizni min hazain. Datuk Arundin kata begitu. Wahai Zainuddin, selamatkan aku daripada dua orang ini. Dan Nabi tunjukkan muka dua orang yang nak mai kat Nabi itu. Terus Sultan Zainuddin Zinki bangun-bangun bertolak pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Bila sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dia kata kepada kerajaan Saudi ketika itu, dia kata, aku ada mimpi sekian-sekian, jom kita tengok apa yang berlaku kat Rasulullah.
Mereka cari di sekitar maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila mereka cari, mereka nampak ada satu lubang. Lubang tu digali daripada tepi turun ke bawah, tembus sampai ke jasad Rasulullah, nak curi badan Rasulullah yang wafat dalam maqam di Masjid Nabawi. Sebab itu Rasulullah minta tolong untuk selamatkan daripada dua orang ni ambil Nabi. Jadi mereka nampak lubang tu, mereka tunggu dekat lubang tu. Keluar dua orang ni. Sultan Zainuddin Zinki kata, ni betul muka dua orang yang ditunjuk oleh Nabi kepada aku. Terus mereka pancung dua-dua orang tu mati. Jadi berdasarkan cerita ini, kata guru kami, ada satu syarat yang keenam, dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Yang nombor 6 ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, iaitu mimpi sama berulang-ulang. Antara contoh, mungkin ada di kalangan mereka yang tengok kita ni, Abang Remy, yang kalau saya cerita, akan ada yang tulis, betul Ustaz, saya mimpi yang tu. Kebarangkalian boleh jadi ada. Apa dia? Orang yang mimpi jumpa baby. Dia tidur, dia selalu mimpi jumpa baby kecil. Dia jumpa baby, duduk dalam mendui, baby berjalan, baby main kat dia, baby... Betul. Baby mai datang terekam saya gigit pun ada Ustaz. Betul lah. Ada. Tengok, saya tak tahu kan. Tapi saya tak tahu abang ini. Kita tak biasa sembang tajuk ni, betul tak? Betul. Ni first time kita bincang, betul tak? Tapi nak abang kata memang antara... tu nampak? Saya dah kata dah, nampak? Ada orang tulis. Dia pun biasa mimpi lagu tu. Ini antara kekerapan orang-orang yang ada, kita kata orang-orang yang ada petanda. Petanda apa saya tak tahu sebab saya tak mahir, takwil mimpi saya tak mahir. Tapi nak bagi tahu kata antara mimpi yang kerap orang-orang Melayu kita mimpi ialah baby mai dekat dia. Sebahagian pembacaan ni saya kata sekali lagi, saya ulang, saya tak pandai takwil mimpi, tak pandai. Yang saya tahu ialah dalam kitab dia tulis, dan daripada ceramah-ceramah ustaz-ustaz ulama yang pandai takwil mimpi ni ialah kalau siapa ada mimpi macam baby ke apakah, kebarangkalian susur galur keluarga dia ada jenis macam amalan-amalan nenek moyang dan sebagainya macam tu. Mungkin dia main nak menyinggah, dia main nak jumpa, dia macam tu. Tapi dia mimpi sama berulang. Wallahu alam. Tapi kalau abang Remy, saya punya terjemah pula, saya kena kata mungkin dah sampai masa abang Remy kena ada teman dalam rumah tu. Rasa saya lah. Nanti kita lagi hujung ni Ustaz. Kita sama-sama doa untuk saya Ustaz. Boleh. Saya akan doa. Abang ini bagi tahu spesifik. Saya bagi tahu spesifik. Maksudnya nak yang rambut ikal mayang, nak jenis macam wanita Melayu terakhir, nak jenis pandai berhias, nak jenis yang pandai jaga diri, nak saya doa. Amin. InsyaAllah. Amin. Boleh. Itulah sebab saya cerita Ustaz apa itu yang saya tersipu malu sikit nak cerita.